Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ya, apabila seorang hamba itu meninggalkan dunia dan akhirat dan semuanya terkeluar dari dalam hatinya kecuali ingatan kepada Allah Ta'ala semata dan terikat hatinya dengan pendekatan diri kepada Allah, kepada kurniaannya dan kelembutannya, maka tiada lagi dia akan dipaksa untuk mengingatkan makan minum dan pakai atau apa sahaja dari masalah hidupnya. Hatinya telah kosong dari ingatan semua itu. Hati para muqarrabin hanya berdiam di dalam kitab pendekatan dirinya. Di sana ada ilmu yang khusus yang bakal mengajar hati dan batin mereka itu akan cara-cara berfana dari segala macam kemahuan dan keinginan. Malah ilmu itu akan menunjukinya bagaimana cara duduk bersopan di hadapan Allah Ta'ala, supaya dia kelak akan menguruskan segala keperluan mereka dan agar tiada diserahkan perkara mereka kepada yang lain. Dari belakang logikalnya pemikiran para makhluk, dari belakang logiknya pemikiran para makhluk, dan dari belakang semua yang zahir itu, dan dari belakang semua yang zahir ini, dia akan memfanakan mereka. Kemudian dia mahu disebarkan mereka semula dan dikembalikan mereka pada manusia. Iaitu sesudah diteguhkan peribadi mereka dengan ilmu yang pertama yang sudah ada pada diri mereka, dan dengan ilmu yang kedua juga yang datangnya daripada Allah Ta'ala. Tegasnya, mula-mula sekali jahil, kemudian menjadi alim dengan ilmu yang dipelajarinya, lalu beramal dengan penuh ikhlas kepadanya. Kemudian datanglah ilmu yang kedua dan yang baru, dan mulalah amal yang kedua. Diam diri, kemudian berbicara, kemudian berfana pada kamu dan wujud dengan dia. Wahai orang yang mati hatinya, apa gunanya kamu duduk denganku ini? Wahai hamba-hamba dunia dan hamba-hamba sultan, wahai hamba-hamba orang kaya, wahai orang yang hatinya ingat kepada yang mahal dan yang murah, celaka kamu sekalian. Jika sebiji gandum mencapai harga sedinar sekalipun, nescaya dia tidak harus dipedulikan oleh orang mukmin. Dan orang yang beriman tidak harus memikirkan tentang rezekinya, kerana kuatnya yakin dan tawakalnya terhadap Tuhannya. Dengan engkau anggap dirimu termasuk ke dalam senarai orang-orang mukminin yang gemar menyendiri. Semua benda itu adalah tentera Allah Ta'ala dan cambuk-cambuknya. Membelakangi manusia itu adalah hak, dan menyibukkan diri dengan pencipta mereka adalah lebih berhak. Aku kira kamu sekalian tidak faham dengan apa yang aku katakan kepada kamu itu. Sebab itulah kamu harus mempelajari dalil-dalil tauhid dan selalu mendengar kepada kata bicara para siddiqin dan para wali. Ingatlah bahawa kata-kata mereka seperti wahyu daripada Allah, Ta'ala. Mereka berbicara mengenai Allah dan dengan perintah Allah, dibelakangi logiknya akal orang-orang yang awam, yang masih bodoh dan tidak faham. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar
perlu diketahui bagaimana caranya dan apakah penghalangnya. Seorang bila mana dia masih terikat dengan dunia, bukan terikat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah kesibukannya masih pada dunia. Para ulama menyatakan bahawa orang awam terhijab daripada Allah dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, terhijab dengan dirinya, dan yang kedua terhijab dengan makhluk, dan yang ketiga terhijab dengan dunia yang dia hidup dan dia diami. Orang awam yang menghalang mereka daripada mengenali Allah sungguh-sungguh, mendekati Allah sungguh-sungguh, ialah pertama dirinya sendiri. Terlalu banyak dia ingin dia penuhi keperluan dirinya, berupa makan, minum, pakai, kerehatan dirinya, nak berjalan sana sini. Terlalu dia memanjakan dirinya, maka ia menghalang dia daripada mengingati Allah. Dan yang kedua ialah makhluk. Terlalu dia melapangkan waktunya untuk makhluk, meluaskan waktunya untuk makhluk. Terlalu banyak masa untuk dia bersama dengan makhluk, maka ia menghijab dia daripada mendekati Allah. Kerana semua orang tahu, kita kalau nak dekat seseorang, masa kita kena banyak dengan dia. Tuan-tuan nak dekat dengan sultan, masa tuan-tuan banyak dengan sultan. Tuan-tuan nak dekat dengan orang kaya, masa kita banyak orang kaya. Kita nak dekat dengan YB, masa kita banyak dengan YB. Kita nak dekat dengan siapa-siapa pun atas dunia ni, kita kena banyak masa dengan dia. Tiba-tiba kita kata nak dekat dengan Allah, masa kita tak banyak dengan Allah. Kalau tanya nak dekat dengan Allah, no, kita sayang Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita nak jadi hamba Allah. Masa mana? Masa kerja sibuk, masa cuti pergi melancong. Akhirnya mana masa kamu dengan Allah? Tadi kami ajak kamu dekat dengan Allah, mari dengar ceramah, mari dengar kuliah, mari duduk. Kami ada kerja, kami sibuk, kami ada meeting, kami ada mesyuarat. Tak cuti pula, kami buat jalan-jalan keluarga, kami ke sana, kami ke sini. Tetapi nak dekat dengan Allah. Tetapi ini orang terhijab. Dia nak dekat dengan Allah, tapi dia tidak mahu masanya banyak dengan Allah. Dia tak nak lebih sikit. Maka orang-orang macam kita, macam saya dan macam tuan-tuan, yang menghijab kita daripada dekat dengan Allah, sehingga menyebabkan keresahan kita itu pada makan, minum, pada pakaian, pada hal-hal duniawi, sehingga kita banyak penyakit kerana hal dunia. Tekanan, stres kita, kecewa kita, semua hal-hal yang berkait dengan penyakit jiwa, penyakit fizikal kerana dunia ni. Bukan kerana Allah. Bukan kita sakit ni kerana Allah. Sakit kerana kita telah dihura-harakan oleh dunia, sebab kita terhijab dari Allah. Kita dah sebut, faktor pertama ialah diri kita sendiri. Kalau kita terlalu nak manja diri kita, nak hak yang lebih banyak untuk diri kita, nak makan lebih banyak, nak minum lebih banyak, nak rehat lebih banyak, nak tidur lebih banyak, nak gembira lebih banyak, dan nak buat benda yang kita suka, bukan benda yang agama kita suka. Hal-hal yang kita suka, okey, kita akan buat sungguh-sungguh. Habis duit banyak pun tak apa, kita suka. Hal yang Allah suka kita buat. Yang ini kita berkira. Dan perkara kedua yang menghijab kita ialah makhluk manusia yang saya sebut tadi. Kita banyak masa dengan orang, bukan banyak masa dengan Tuhan. Tapi kita nak dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga ialah dunia. Dunia maksudnya kita terus cinta dunia, kita terus memuji dunia, kita terus berangan-angan tentang dunia. Tapi mana angan-angan kita tentang akhirat? Ingatan kita pada akhirat. Kita cari semua tempat-tempat paling indah di dunia, tempat-tempat yang paling menarik di dunia, maka kita nak berada di sini. Mana fikiran kita tentang akhirat? Kita rasa kita akan sihat di sini, panjang umur di sini. Walau kita tahu mati itu mengelilingi kita. Mati itu berada di
telinga kanan dan telinga kiri kita, pada mata kanan dan mata kiri kita. Maksudnya kita dengar selalu. Hari ni dengar ikut kanan orang ni mati, esok dengar ikut kiri orang ni mati. Hari ni tengok dengan mata kanan orang ni mati, esok tengok dengan mata kiri orang ni mati. Berita itu keliling kita, umpama tembok yang keliling rumah. Kematian itu umpama tembok yang keliling rumah. Dek banyaknya dia keliling kita. Depan, belakang, kiri, kanan orang mati. Baca surat khabar orang mati, baca Facebook orang mati, baca IG orang mati. Lalu kita masih cinta dunia. Padahal dunia akan terdedah aibnya bila mana kita mati. Mati telah mendedahkan. Al-maut yaftahu dunia, kata Hasan al-Basri. Mati akan membukakan keaiban dunia. Kita ingat hari ni dunia ni segala-galanya. Tak, bila kita mati, lihat keaiban dunia. Rupanya kita cuma layak berada di bawah bumi, bukan di atasnya. Kita tidak dialu-alukan di atasnya, bawah, dalam kubur. Itu yang lebih lama kita duduk. Atas bumi ini, yang paling lama kita duduk bukan rumah kita, bukan juga hotel kita, bukan juga pejabat kita, bukan juga tempat melancong kita. Tapi paling lama kita duduk ialah kubur kita. Itu paling lama duduk. Tuan-tuan akan duduk lebih lama dalam kubur. Saya akan duduk lebih lama dalam kubur, bukan di rumah. Orang yang tertipu dengan dunia, dia tak akan buat apa-apa untuk hari dia akan masuk kubur. Sebab dia orang yang bodoh. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu. Al-kayyis, orang yang bijaksana, ialah orang yang sentiasa mengingati kematian dan sentiasa bersedia untuk kematian, dan sentiasa menghisap dirinya untuk hari kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila listi'dadi mautihi wa alima lima ba'dal mauti. Dia hisap dirinya, wa amila lima ba'da mautihi, dia fikir apakah amalan untuk persiapan hari matinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah, dan lihatlah apakah persiapan kamu untuk hari esoknya, yakni hari kubur kamu. Hari kita dikuburkan ialah benar-benar hari kita. Ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh manusia, dilupakan oleh keluarga, dilupakan oleh manusia. Kalaupun disebut nama kita dalam talqin cuma 3 kali. Hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan. Kemudian nama kita tidak lagi disebut. Tenggelam, sebagaimana jasad kita tenggelam dalam kubur, nama kita turut tertanam dalam kubur. Sebagaimana jasad kita tertanam dalam kubur, ingatan manusia terhadap kita juga tenggelam, tertanam dalam kubur. Tak ada siapa ingat orang lagi dalam kubur. Yang ada ayah, yang ada mak, apakah masih ingat? Ya, sekali-sekali ingatlah. Sesekali mungkin ingat, tapi kebiasaan kita dah tak ingat. Lalu kalau kita lihat dunia itu macam tu dibuat kat kita, tiba-tiba kita sayang dunia. Masa banyak yang Allah bagi untuk kita persiapkan untuk mati, tak kita persiap untuk dunia juga. Ada masa lapang banyak, persiap untuk dunia juga. Jalan sana, hulu ke hilir, melancong hulu ke hilir. Dia tak nak gunakan satu masa cuti dia untuk belajar sungguh-sungguh, biar lama. Tak, untuk jalan sungguh-sungguh. Hak belajar sungguh-sungguh ni waktu dia sibuk tu. Itu jadi kuliah sekerak tu, apa kerja, sibuk. Terpaksa undur diri, terpaksa lari, terpaksa. Waktu sibuk tu dia nak mengaji. Waktu dia benar lapang, dia hilang. Kenapa? Ada urusan, saya nak berjalan, saya itu. Maka kesungguhan dia tak ada. Kesungguhan benar-benar untuk dia nak agama tak ada. Maka agama kalau kita duk main part-time macam gitu, bila ada masa, maka kita terhijab dari Allah. Terhijab, tak rasa kemanisan kita bersama dengan Allah.
Ini 3 hijab yang kena pada orang awam macam kita, macam saya. Dan bagi orang khawas, orang yang dekat lagi dengan Allah, mereka juga ada pendinding penghijab dari Allah. Kalau mereka buat benda tu, mereka akan jatuh martabat daripada golongan khawas kepada golongan awam. Pendinding mereka pertama, hijab mereka pertama ialah ru'yatut ta'ah. Bila mereka nampak ta'at mereka banyak pada Allah. Saya dah banyak buat ta'at, habis mereka. Kerana kita tak boleh tengok bahawa ta'at kita ni banyak. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan simpan duit dalam bank berapa? Ustaz ada lebih kurang 10 juta lah. Katakan, linaftarid hadhihi masalah. Kita buat satu contoh. Nadribu lakum mathalan. Saya nak buat satu contoh. Ada orang tu ada 10 juta. Okey, 10 juta. Baik, banyak tak? Bunyi banyak. Baik, harga kereta dia nak beli tu 20 juta. Apa nilai 10 juta itu di hadapan harga barang 20 juta? Sikit lah. Tak cukup lagi lah. Ingat ke dah cukup? Kita ada 100 ribu. Banyak bunyi 100 ribu. Baik, rumah kita nak beli tu 400 ribu. Banyak tak rasa 100 ribu tu? Tak banyak. Baik, tuan-tuan ada katakan 100 juta. Ni multi-million ni. Banyak. Bunyi banyak. Tapi harga kapal terbang kita nak beli tu 120 juta. Banyak tak banyak duit kita? Tak banyak. Kita boleh nilai diri kita dengan barang yang lebih mahal. Akhirnya kita tahu duit kita tak banyak. Itu belum cerita kita banding pula dengan orang lebih kaya daripada kita. Yang bilioner tengok jutawan ni orang miskin. Miskin, tak ada duit. Tu kalau duduk dengan dia, diam belanja. Ni duit tak ada ni. Padahal dia jutawan sebab dia duduk sebelah bilioner. Bilioner tak tengok jutawan kaya. Ni nampak ni baru belajar nak kaya. Kalau dia punya kapal, dia lalu kat kapal orang jutawan tu, macam budak kecil, kapal dia kecil. Tapi harga dah 10 juta. Dia harga bilion kapal. Jalan. Tetapi ini kalau kita banding sama kita dunia. Tapi bila kita banding pula, harga syurga dengan ketaatan kita, lagi tak banyak taat kita tu. Banyak mana kita nak taat, nak beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah ni mahal. Mula kita hidup, mula kita lahir, kita terus sujud. Sampailah 60 tahun kita mati dalam keadaan sujud, belum tentu dapat beli syurga. Masih sikit taat kita. Jangan kata kita taat jadi part time macam ni. Maka orang-orang yang khawas, kalau dia tengok ibadatnya banyak, dia silap. Tak ada seorang pun layak melihat ibadat dia banyak. Sebab saya pergi umrah tiap-tiap tahun, tak banyak. Kan dia punya solat ni 100 ribu satu, tak banyak. Tak banyak bila kita banding syurga yang menjadi tagihan kita. Jadi orang beriman dia tak pernah tengok ibadat dia banyak. Sebab itu dia tu buat ibadat. Dia tak cerita tentang semalam dia buat ibadat. Dia cerita hari ni. Yang semalam lah. Yang hari ni dia kena buat sungguh-sungguh. Yang kedua, terhijab orang khawas ini, bila mana dia cuma nak tengok tentang pahala di sisi Allah. Ni dah banyak pahala ni. Ni dah banyak pahala. Dia pun kata saya ni dah banyak pahala. Yang tadi dia lihat ketaatan dia banyak. Yang ni lihat banyak pahala. Mana kamu tahu amalan kamu diterima? Saya tahulah diterima. Saya confident diterima. Baik, wasangka baik kamu ada waktunya bagus, ada waktunya tak bagus. Wasangka baik terhadap amalan kamu. Ini kalau dalam perbahasan ulama kita panggil ar-raja' wal khauf, harap dan takut. Tuan-tuan sekalian, para nabi alaihi wassalatu wassalam, kekasih Allah, mereka juga takut menghadap Allah. Walau mereka kekasih Allah, walau mereka ada pahala yang banyak yang dijamin oleh Allah, ketaatan yang tak terkira, tidak pernah buat maksiat dan dosa, tapi mereka tidak berani untuk mengangkat kepala di hadapan Allah kerana takut hukumnya. Takut. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa sebut dan zikir Nabi, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab api neraka. Walau Rasulullah tu tak akan masuk neraka, tak akan. Tapi Nabi takut neraka. Maka Nabi doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dan taat kepadamu. Pun Nabi takut. Walau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan dibolak-balikkan hatinya, kekal teguh istiqamah, tapi bimbang, khauf.
Sebab itu kata Junaid Al-Baghdadi, kalau para Nabi pun takut nak angkat kepala bimbangkan hukuman Tuhan padanya, bagaimana kita? Tu kita duk kata tengok pahala banyak. Tuan-tuan sekalian, pahala kita banyak. Katakan banyaklah, katakan. Apakah kita tak bimbang ada dosa kita yang menghapuskan pahala kita? Tuan-tuan, bila Rasulullah sebut tentang orang-orang muflis akhirat kelak, yang bawa pahala banyak, seperti gunung ganang, kata Nabi SAW. Tapi dia duk zalim orang ni, duk kutuk orang ni, kata orang ni, mengumpat orang ni. Akhir dia ambil kebaikannya, beri pada orang lain. Sehingga habis kebaikannya, ambil pula kejahatan orang, dia pula pikul dah masuk neraka. Maka pahala kita banyak. Macam mana kita nak kata, kita nak rasa senang? Tetapi kita tak pernah akan rasa senang sehingga kita benar-benar mendapat redha Allah. Saya tak nak di dunia ni, nilai ibadat saya dah banyak, pahala saya dah banyak. Jangan sesekali. Jangan pernah melihat pahala kita banyak. Jangan pernah melihat. Ia urusan Allah. Kita tak tahu. Dan yang ketiga yang menghijab orang yang khawas ini, bila dia mendakwa dia ada keramat. Itu habis. Saya ni orang ajaib lagi pelik. Kalau tuan-tuan tengok saya orang ajaib pelik. Sebab saya buat begitu, begini. Nak tunjuk karamah dia. Maka ini hijab dia dengan Allah. Kata para ulama', tanda seorang itu punya makrifat dengan Allah, benar-benar punya makrifat, dia makin menunduk diri dia. Bukan dia tak pernah kata bahawa inilah kerana doa mustajab saya awak dapat. Dia takut. Bukan bila datang satu karamah kepadanya, dia takut itu adalah istidraj, untuk jadikan dia sombong. Dia takut. Dia amat takut. Maka dia berahsia kebaikan dan kelebihannya. Tidak diberitahu, melainkan kalau dia kerana bersyukurnya pada Allah, tapi bukan kerana berbangga. Kalau pun diberitahu nikmat Allah pada dia, kerana syukur, bukan nak bangga. Sikit pun tak ada. Dan orang bila melihat dia dekat dengan Allah kerana isytihad kesungguhannya, maka dia telah melakukan kepenatan. Para ulama kata, setiap manusia dia mendakwa sampai pada Allah. Semua dok ngaku dia ni dekat dengan Allah. Even Yahudi, hatta Kristian, mereka berkata nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu, kamilah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Makna dekat. Semua orang mendakwa dia akan dekat dengan Allah. Lalu kita akan tanya pada dia, dan kita tanya pada kita. Tuan-tuan, bila kita tanya pada diri sendiri, tuan-tuan dekat ke dengan Allah? Kita rasa kita dekat tak dengan Allah? Baik, kalau kita katakan saya rasa saya dekat dengan Allah, lalu kita tanya, bagaimana kamu dekat dengan Allah? Kalau sekarang ni berkata saya dekat dengan Allah dengan mujahadah, dengan kesungguhan ibadat, dengan mujahadah, maka dengannya saya sampai pada Allah, saya kenal Allah. Yang seorang lagi kata pula, saya tak payah mujahadah apa-apa, tak payah tahu apa-apa, memang saya dah rasa saya dekat dengan Allah. Dan dua keadaan ini semuanya dalam bahaya. Ada pun yang kata dia dekat dengan Allah dengan segala ibadat dan mujahadahnya, maka ini kepenatan yang sia-sia. Kenapa? Sebab kita jangan tertipu dengan usaha kita. Yang menjadikan kita dekat dengan Allah ialah kurniaan Allah dan hidayahnya. Tuan-tuan, yang sebab kita duduk bersungguh ibadat sebab Allah hidayah kat kita. Allah bangunkan subuh kita, Allah bangunkan malam kita, Allah bangunkan kesungguhan kita untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bersedekah. Allah yang bangunkan jiwa kita yang kusam, yang gersang, yang kering ini menjadi subuh bercahaya. Kenapa? Kerana Allah bagi kurniaan Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalau tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya, kamu akan ikut syaitan. Adapun kurnia Allah itu ialah segala ilham Allah pada kita untuk buat baik. Adapun rahmat Allah itu, walaupun kita buat salah, Allah ampunkan kita. Allah tak azab kita. Tentu kalau tidak kerana kurnia Allah dan rahmat Allah, habis kita. Apakah kita tak buat maksiat? Buat. Kalau tidak kerana rahmat Allah, dah binasa kita dengan maksiat. Apakah kita tak lalai dalam taat dan ibadat? Lalai. Tapi kalau tidak kerana rahmat Allah, dah habis dah kita. Kita tengok kita dalam beragama naik turun macam kerah kematian.
Gerah orang nak mati. Naik, turun, naik, turun. Mungkin dia akan straight, mati. Atau makin masih boleh hidup. Agama kita macam tu dalam diri kita. Kalau Allah merahmati kita, tetap kekal hidup. Walaupun gerah tu turun naik, ada hari semangat ibadat. Kita duduk depan sekali. Ada hari lemah semangat ibadat. Duduk belakang, tapi Allah angkat balik. Kemudian dia turunkan diri dia balik. Allah angkat dia balik. Dia turun diri dia balik. Allah angkat kerana rahmat Allah. Kita tengok dalam PA perangai kita. Kita kadang-kadang tidak menghargai apa yang Allah bagi. Kita tak merasa seronok dengan apa yang Allah bagi. Orang kalau bagi kita satu benda punya seronok. Kalau ada manusia tertentu beri kita satu benda punya seronok dengan benda yang dibagi. Tapi Allah bagi kita ni, kita tak rasa seronok. Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita hari ni Masya Allah istiqamah subuh. Seronok tak? Rasa tak seronok tadi? Tak rasa. Akhirnya awak tak akan dapat lagi subuh. Allah beri kita seronoknya baca Quran. Rasa tak seronok baca Quran? Rasa tak bahawa kita ni mendapat rahmat Allah dek kerana kita digerakkan untuk baca Quran? Tak rasa. Nanti awak tak akan baca lagi Quran. Tetapi bila kita menghargai nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Bila kita baca ayat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Tetapi syukur ini, bila seorang menghargai apa yang Allah beri, itu syukur dia. Macam kalau orang tiba-tiba bagi kita nasi lemak sebungkus, kita, Allah terima kasih banyaklah, sedap nasi lemak ni. Kebetulan pula kita lapar bagi, payah nak cari nasi lemak macam gini. Kita dah puji dia, kita puji nasi lemaknya. Tak tahu orang ni yang bagi kita, esok aku akan bagi lagi. Awak nak lagi tak? Esok saya bagi 2 bungkus. Tolong lagi lah, suka. Saya pun nak suruh bini saya rasa juga. Nanti lusa saya akan bagi ni 1 bakul. Oh terima kasih banyak. Bolehlah makan geng-geng surau kita. Makin kita menunjukkan kita suka, makin banyak yang dijanjikan pada kita. Ni kita dapat nikmat Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar atas dunia daripada taat pada Allah. Tetapi bila Allah ilhamkan kita taat padanya, maka ini satu nikmat. Sebab itu syukurlah kita masih boleh sujud. Syukurlah kita masih boleh melihat mushaf baca Quran. Syukur kita masih berada di rumah Allah, di masih pusat, di tempat-tempat tetamu Allah berhimpun, dan di tempat rahmat Allah turun, di tempat malaikat berkumpul, di dalam majlis ilmu. Syukur Allah pilih kita duduk majlis ilmu. Seronok sangat kita. Mudah-mudahan nikmat ni berkekalan sampai kita mati. Biar kita mati di sini. Ini seronok. Tapi orang tak rasa seronok. Maka sedikit demi sedikit Allah hilangkan benda ni. Maka dia tak akan dapat balik sehingga dia beristighfar dan bertaubat, maka Allah bagi balik. Sebab itu kita tengok ada orang duduk dekat dengan kebaikan, kemudian dia meluruk jatuh dan hilang. Dia tak mampu balik semula. Tak mampu. Kita orang Melayu kita sebut kalau sesat balik ke pangkal jalan. Ni dah tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam bab jalan raya atas dunia, tuan-tuan sesat, tuan-tuan balik semula. Dalam bab agama, bila kita mula tersesat, yang menjadikan kita balik semula dengan taubat. Sebab itu perkataan taubat makna balik semula. Taubah. Taba yatubu. Ay raji'un, kembali ila Allah. Seorang bila dia nampak ibadahnya mula kacau, istighfar banyak-banyak. Mohon ampun. Kalau seorang bila dikurniakan taubat, berarti Allah nak terima taubat dia. Dan Allah nak angkat dia balik pada kedudukan dia, bahkan mungkin lebih tinggi. Sebab itu tuan-tuan perhatikan, kita punya kesungguhan agama ni menurun ke naik? Saya Ustaz masih cuti menurun, masih tak cuti naik. Saya cuti menurun sikit Ustaz. Memang hilang lah kita. Masa lapang hilang lah saya. Tuan-tuan, kita kena perhati. Sebab kita tak tahu malaikat maut nak ambil kita masih cuti ke atau masih tak cuti. Kita pun tak tahu. Kalau kita tahu malaikat maut nak ambil kita masih kerja, senang. Malaikat maut, dia tak cuti. Sebab itu dalam agama ni kita tak boleh cuti. Kita kena berterusan. Sebab malaikat maut tak cuti. Kalau malaikat maut cuti public holiday, kita pun senang. Oh, ni hari Malaysia, malaikat maut cuti. Okey. Pergilah berdansa ke, nyanyi ke. Dan malaikat maut tak pernah cuti.
Kematian ini tidak pernah leka daripada mendapatkan kita. Tuan-tuan gini, saya ambil contoh. Kita bila nak tepat waktu, apakah kita mampu lalai? Maksudnya gini, kalau esok hari tuan-tuan ada janji nak musafir pukul 3 pagi, agak-agak malam tu boleh tidur tak? Sebab nak 3 pagi ni, kita takut tidur terlajak. Baik, kalau tidur sekalipun pasti jam loncengnya 7-8. Kenapa? Takut tak terkejut. Kalau tidur sekalipun pasti kita pesan ke orang, kejut saya tahu, saya ada janji ke 3 pagi ni, nak bergerak ni, 2:30 dah kena bangun. Bila kita nak tepat waktu, kita berjaga-jaga. Tuan-tuan sekalian, mati tu datang tepat pada waktu. Kalau mati tu dia akan datang 6 suku atau datang 7:15 minit, dia datang 7:15 minit tanpa terlebih walau 1 saat. Tepatnya kematian datang pada kita. Kerana itu kita kena bersedia lebih awal daripada itu. Kalau tuan-tuan tahu flight nak terbang pukul 12, tepat pukul 12, maksudnya apa? Tuan-tuan akan ada kat airport 4 jam sebelum. Kalau tuan-tuan biasa travel, final call tu sejam sebelum terbang, final call. Tuan-tuan lambat tertinggal, tuan-tuan mati dia akan datang tepat pada waktu. Kita kena bersedia sebelum dia datang. Sebelum dia datang, tuan-tuan kena bersedia. Kalau saya sebut tadi flight, tuan-tuan kena sedia 4 jam sebelum, tidak tertinggal. Mati, dia akan datang pada kita. Kita kena tunggu dia. Jangan biarkan mati itu datang keadaan kita tak bersedia. Kita kena tunggu kematian. Itu kita duk planning buat benda baik-baik. Makin lapang waktu kita, makin banyak ketaatan kita nak buat. Maka orang-orang yang kita sebut tadi, terhijab, yang kata sampai pada Allah, saya sampai dengan Allah dengan ikhtiar saya, usaha saya. Kamu, apa yang kamu buat tu penat je lah. Sebab kita semua sampai pada Allah dengan hidayah Allah, petunjuk dia. Yang seorang lagi pula kata, saya datang sampai pada Allah tanpa ikhtiar pun. Datang dapat ni kurnia Allah pada saya, tak payah usaha apa-apa. Maka dia ni berada dalam kemusnahan yang besar. Kerana Allah Ta'ala tidak akan jadikan orang itu dekat dengan dia melainkan dengan ibadat. Memang Allah berkuasa jadikan orang itu dekat dengannya tanpa sebarang sebab. Namun di sisi Allah ada sunnatullah, peraturan. Tuan-tuan raja, sekalipun kita dekat dengan dia, dia ada protokolnya. Waktu dia nak bagi kita gelaran datuk, katakan, kalau kita memang rapat dengan dia, main bola sekali, katakan, kita tak mungkin boleh duduk sebelah dia, duduk bawah dan diam. Kita tak boleh pergi sebelum nama kita dipanggil. Sampai nama kita dipanggil, sila datang. Maksudnya, bila seorang mendakwa dia dekat dengan Allah tanpa apa ikhtiar, tanpa ibadat dan sebagainya, maka dia berada dalam kemusnahan. Kerana sunnatullah, seorang tidak akan dekat dengan Allah melainkan dengan ketaatan. Kerana Allah tidak didekatkan tanpa ketaatan, dengan taat. Makin kita taat pada Allah, makin dekat. Tapi kita kena ingat, taat kita kan Allah yang beri izin kepada kita, kurniaan. Inilah rahmat Allah SWT. Maka kalau seorang tadi, bila kita kembali pada bicara Syekh Abdul Qadir, bila seorang tadi meninggalkan dunianya, akhiratnya, yang kita sebut akhirat tadi, duk teringat taatnya banyak, teringat pahalanya banyak, jangan bicara tentang itu, tinggalkan. Sekarang antara kita dengan Allah SWT, kita nak ingat Allah, kita nak bersama dengan Allah, melihat kurniaannya, melihat rahmatnya, melihat segala kebaikan Allah pada kita. Bukan nak lihat ibadat kita, pahala kita, Mekah kita, Madinah kita, Quran kita. Bukan nak melihat ketaatan kita. Saya nak melihat Allah, kurnia Allah pada saya. Maka orang inilah yang benar-benar akan sampai kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan dia lupa berfikir tentang rezekinya. Dia tak perlu maksud lupa berfikir tentang rezekinya, bahkan Allah melayangkan kehendak dan juga rezekinya. Artinya orang ni, orang macam ni tuan-tuan sekalian, dia dalam muamalahnya dengan rezeki punya wasangka baik dengan Allah. Kata kita kalau buat rezeki, yang menjadikan rezeki itu hilang kerana beberapa perkara. Kenapa rezeki itu hilang? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tastabti'ur rizqa
Jangan kamu merasa lambat rezeki itu datang. Rezeki itu akan datang. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis samawati wal ard innahu al-haq misla ma antum tantiqun. Kata Allah Ta'ala, dan di langit itu ada rezeki yang telah dijanjikan kepada kamu. Dan demi Tuhan, memiliki langit dan bumi, sesungguhnya ianya benar sebagaimana yang kamu tuturkan. Mislama antum tantiqun. Maknanya rezeki ni memang Allah Ta'ala beri pada semua makhluk. Nabi kata, la tastabti'ur rizq. Jangan pernah kamu rasa rezeki itu tak sampai-sampai lagi, ni lambatlah rezeki. Bukan lambat. Rezeki akan datang pada waktunya. Tetapi orang kalau janji dengan kita 7 suku, kita tunggu dia daripada 6 suku, kita kata lambatlah dia datang. Kan dia janji 7 suku, lambat apa? 7 suku dia datang. Seorang yang pancur, tuan-tuan kata lambat ke dia? Kita tak akan kata lambat orang pancur. Rezeki itu pancur. Rezeki datang pada waktunya, maka rezeki tak lambat. Tapi kita yang tak sabar. Bagaimana seorang tadi merasa lambat rezeki itu datang. Baik, kenapa kita bercakap tentang rezeki? Kita dah sebut tadi, orang bila dia melihat Allah dalam hidupnya, maka Allah lupakan dia tentang rezeki. Maksudnya Allah tak jadikan dia keluh kesah tentang rezeki. Allah yang akan menguruskan rezekinya dan segala keperluannya, walaupun di luar logik manusia. Macam mana logik dia boleh dapat macam ni, macam ni? Di luar logik manusia, bukan di luar daripada segala usaha biasa manusia. Allah datangkan semua itu padanya, diberikan kepadanya dalam hal rezeki, dipermudahkan. Dikatakan bahawa orang bila faham tentang perjalanan rezeki, saya dah sebut tadi, rezeki ni kita sentiasa kata lambatlah rezeki saya lambat. Ni kenapa awak tak menikah lagi ni? Lambatlah rezeki saya. Rezeki awak tak lambat, dia tak sampai waktu dia. Awak kenapa tak dapat anak lagi ni lambat? Bukan tak dapat anak lagi, tapi waktunya belum sampai. Setiap orang ada waktu. Orang beriman, kata kita tahu, bila sesuatu dia tak datang mengikut waktunya, kita tak akan kata benda itu lambat. Kita tak akan. Kalau tuan-tuan orang yang nasional lah, kita bos, tiba kita mahu, apa ni pekerja semua lambat datang. Bos kan datang kerja kan pukul 8 bos. Ini baru pukul 7. Tak kira aku nak kata lambat. Tak mungkin. Ikut dia punya jadual ni. Lebih pada pukul 8, oleh 1 minit boleh kita kata lambat awak datang. 1 minit lambat, dendanya RM50. Itu minit pertama. Minit yang kedua, setiap minit yang berikutnya RM30. Jadi awak dah lewat 5 minit. Kira-kira potong hari ni gaji awak RM200. Tapi kalau orang tu datang awak, tak mungkin kita nak denda je. Jadi rezeki ni, dia makhluk Allah. Ingat, rezeki makhluk Allah. Allah datangkan rezeki pada waktunya tepat. Tepat rezeki itu datang. Sebab itu jangan orang yang rasa lambat rezeki ni. Kenapa? Pertama kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebab dia tak ada sabar. Rezeki lambat sebab tidak ada sabar. Memang lambat. Sebab sabarnya tak ada. Sebab orang yang tak sabar, semua benda dia rasa lambat. Lambat ni, sabarlah sikit. Lambat ni. Pergi kedai makan, duduk je. Lambat kedai makan ni. Order tak lagi kata lambat dah. Order lah dulu. Sebab orang order pun datang lambat ni Ustaz. Tu lambat ni. Dah duduk dulu. Waktu dia datang, dia tengok kita duduk, dia pun datang. Dia pun beritahu nak makan apa. Itu kadang-kadang kita tak sabar tadi, akhirnya kita hilang kemuliaan kita. Yang kedua, tadi senang disebut, yang orang duk rasa lambat rezeki sebab dia tak sabar. Itu je masalah dia. Jadi kerjanya ialah banyakkan sabar. Dan kata pula Hasan al-Basri, pada awan yang bergerak itu ada rezeki kamu. Kamu tengok awan kat bergerak tu atas langit, itu ada rezeki kamu. Tetapi kamu yang mengharamkannya dengan sebab maksiat kamu. Asalnya rezeki dah nak datang, tapi maksiat kita. Kata Nabi SAW, innal abda
La yukhramu minar rizqi bi zambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan dapat rezeki yang patut dia dapat disebabkan dosa dia buat. Jadi kalau saya katakan saya rasa lambat rezeki, sebenarnya bukan lambat rezeki, saya tak sabar. Maka saya kena bina sabar. Satu. Yang kedua, kalau nampak rezeki tak datang juga, barangkali dosa saya buat. Tetap perhatikan dosa. Kita gini, kalau tuan-tuan orang kerja dalam tindakan tata tertib kerja, dia boleh tak tahan gaji kita? Bos ni boleh tak tahan gaji biar lambat? Boleh. Boleh tak potong gaji kita? Boleh. Ini bos besar kita, Tuhan. Bila mana kita buat maksiat, maka Allah SWT boleh halang rezeki itu, walaupun patut dah datang. Sebab itu bila kita rezeki tak datang, jangan salahkan orang. Dialah salah ni sebab tu tak dapat kat aku. Bukan. Sebab awak berdosa. Ada dosa awak buat. Ada dosa saya buat. Ada dosa kita buat, sehingga tak jadi rezeki kita. Kalau kita menginsafinya, maka Allah akan datangkan rezeki lebih baik daripada apa yang telah dijanjikan. Patut kita dapat rezeki A, katakan A lah, dapat RM100. Kita pun buat dosa, terhalang kita. Tapi kita taubat kembali dan menginsafinya, datang RM1000. Sebab itu benda ni kerana Allah sayang kita. Allah nak suruh sentiasa kita alert bahawa dosa merosakkan kita dengan Allah. Tuan-tuan naik kereta, kereta lagi mahal, dia punya sensornya lagi banyak. Tuan-tuan biasa naik kereta mahal, kita naik kereta murah tak ada sensor. Nak ngundur tak ada sensor, ke depan tak ada sensor, tahu-tahu hancur je. Kereta mahal ni semua ada sensor. Tayar kempes pun ada sensor. Tayar kempes ada sensor. Minyak hitam lambat tukar ada sensor. Kadang-kadang kita bergerak sejam, dia keluar dekat skrin dia, suruh berhenti minum kopi. Dia suruh berhenti. Nah, dia ganggu kita, suruh berhenti. Dia tahu ni dah lama berjalan ni, kena berhenti minum kopi. Dia tak kata tertarik kopi. Sebab apa? Untuk buka mata. Tertarik, gelap mata kita. Biar terang. Dia sebut kopi. Kerana semua orang sepakat kopi itu mengeraskan mata. Dia mata terang. Ni kalau kenderaan yang canggih manggih, tuan-tuan nak undur, sensor ada, kamera 360 darjah. Supaya terjaga semua. Kita undur je tak, terang kamera tu. Terang pada kamera selfie kita lagi. Dia tunjuk semua, tiang, pokok belakang, sensor pula bunyi. Semua ada sensor ni depan, penuh. Dekat steering kita tu macam-macam ada. Kalau kereta mahal lah. Kalau kereta murah tak ada steering pun tak ada kereta murah. Steering pun tak ada. Mana steering kita akui? Dan kereta murah, tayar pun 3 je gerak. Demikian bila Allah sayang kita, Allah jadikan setiap benda ada sensor bahawa kita ada buat dosa, supaya kita baiki. Ini dosa kat sini, ini dosa kat sini. Maka Allah tahan rezeki kita, Allah kurangkan rezeki kita, Allah jadikan lambat rezeki kita, dia dihalang dari dosa kita. Kerana Allah sayang kita, rahmat Allah. Sebab itu orang yang faham tentang bagaimana rezeki ini datang kepadanya, dia akan menjadi makin tenang dengan rezeki. Tenang. Tentu ada satu doa Nabi SAW ajar pada kita. Kalau tuan-tuan rasa rezeki ni macam tak datang ni, saya rasa macam tak sampai rezeki ni, macam mana kita nak doa, nak cari satu doa biar rezeki ni sampai pada kita. Satu ketika dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, kata Abdullah bin Mas'ud, satu hari Nabi SAW dikunjungi oleh tetamu. Tamu datang, dan Nabi SAW dia tak akan lepaskan tetamu melainkan dia akan beri makan. Ini akhlak Rasulullah yang hebat. Tetamu tak boleh beredar pergi melainkan mesti makan. Kerana makan itu tanda kemuliaan akhlak. Maka Rasulullah SAW hantar seorang bertanya kepada isteri Rasulullah ataupun isteri-isterinya, apakah ada makanan di rumah masing-masing, sila bawa ke sini, nak layang tetamu. Lalu ditanya ke setiap rumah isteri Rasulullah. Ni 9 rumah tanya. Tak ada satu pun yang ada makanan. Tak ada makanan.
Nabi SAW menadah tangannya. Doa. Ini doa untuk datang rezeki. Doa biar datang benda yang kita rasa macam tak ada atau lambat. Rasulullah ajar pada kita. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada kurniaanmu dan rahmatmu, sesungguhnya tiada memilikinya melainkan engkau. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Tak lama kemudian, tuan-tuan sekalian, seorang menghadiahkan kepada Rasulullah seekor kambing bakar. Yang tengah memang tak ada makanan ni. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku pohon kurniaanmu dan rahmatmu, tiada memilikinya melainkan engkau, ya Allah. Tak reti Arab, Melayu pun boleh. Ya Allah, aku pohon padamu kurniaanmu dan juga rahmatmu, sesungguhnya ia tidak dimiliki melainkan engkau, ya Allah. Datang kami bakar seekor. Lalu kata Nabi SAW, ya Allah, ini kurniaanmu, mana rahmatmu? Kami sedang menunggu rahmatmu. Kami bakar tu datang seekor. Itu baru kurnia Allah, rahmat Allah. Baik, di mana rahmat Allah? Dengan apa yang Allah rezekikan, kita dapat jadikan rezeki itu dan mentaati Allah, maka itu rahmatnya. Tuan-tuan dapat rezeki, itu kurnia Allah. Jangan kata itu kita punya usaha titik peluk, itu kurnia Allah. Tapi mana rahmat Allah? Bila Allah jadikan dengan rezeki tadi, kita dekat dengan Allah. Kita syukur, kita mentaati Allah, kita membahagi-bahagikan rezeki ini sesama kita sebagai satu tanda syukur. Itulah rahmat Allah. Kenapa? Dunia itu datang menjadi akhirat. Kambing bakar tu dunia, tapi dia jadi akhirat, dek kita syukur. Dia jadi akhirat, dek kita bagi-bagikan. Dia jadi akhirat sebab dengannya kita kuat beribadat. Saya Ustaz lepas makan nasi lemak, rasa sedap solat ni, rasa boleh lama berdiri, maka itu dunia menjadi akhirat. Saya Ustaz lepas naik kereta ni tak penat sikit. Tidak, saya Ustaz datang ke masjid penat Ustaz. Kereta saya duk goyang-goyang badan saya. Vibrate kereta ni. Ni dah tukar kereta baru, alhamdulillah tak penat. Yang dulu Ustaz tengok kalau saya datang solat kan goyang badan saya. Sebab kereta saya lah goyang-goyang. Sampai kat solat goyang lagi badan saya. Ni alhamdulillah ada rezeki, keluar duit pencing tu, keluar duit kat duit SP, beli kereta baru. Tu rasa tak tegak diri Ustaz ni. Artinya dunia tu jadi akhirat. Dia membantu kita. Bantu kita sejak makan pay tu, ubat-ubat tu. Alhamdulillah. Hari ni tak adalah, kalau Ustaz tengok kan, biasa saya dengar kuliah, asyik keluar angin je Ustaz. Oh angin. Ni dah makan ubat, alhamdulillah tak keluar angin. Cuma ngantuk pula Ustaz, ngantuk. Dia cari ubat baru pula. Maksudnya, ini rahmat Allah. Dalam hal duniawi, menjadikan kita tiba-tiba kuat beragama, itu tanda rahmat Allah. Biasanya orang kalau dapat dunia jadi lalai. Itu biasa dia. Makin dapat dunia makin lalai. Dah kenyang, terus tertonggeng macam tu. Oh, kenyang makan kopi tenggek, akhirnya dia tertonggek je. Kenyang sangat, tak datang masjid, tak datang surau. Maka tak ada rahmat Allah di sini. Tak ada rahmat. Tapi bila dimakan sekian-sekian, saat saya ni duk makan kambing 40 hari, 40 hari saya bertahajud. Bagus lah tu. Kesan makan kambing 40 hari, 40 hari saya bertahajud. Ini dunia yang jadi rahmat Allah. Rahmat Allah pada kita. Dek kena makan, asbab makan, makin kuat ibadat. Asbab duit kita banyak, makin kuat kita taat dengan duit kita. Maka itu rahmat Allah. Kita doa, ya Allah, bila rezeki kepada aku, datanglah rezeki, meniaga untung, meniaga dengan senang-senang untung. Mana rahmat Allah pula? Maka dengan perniagaan tadi langsung tidak melalaikan kita dari ingat Allah. Itu rahmat dia. Tuan-tuan, bukan senang orang ada kekayaan tiba-tiba tak lalai. Ini rahmat Allah. Ada orang tu meniaga kecil je, tapi dia punya sibuk lain macam. Awak meniaga apa? Meniaga goreng pisang, tapi sibuk Ustaz. Pagi cari pisang, tengah hari mesyuarat persatuan pisang-pisang. Boleh. Jadi duk sibuk sangat tu, tak datang kuliah Ustaz. Allah, awak ni kecil je. Besar mana kedai awak tu? Adalah sikit. Yang sibuk sangat. Ni ada orang tu syarikat punya besar, dia pun tak sibuk macam awak.
Artinya dunia dia dapat tu bala. Dunia ni bukan dikira kecil besar, dikira kesangnya pada orang tu daripada mengingati Allah. Ada orang dapat dunia besar tapi langsung tak akan lalaikan dari Allah. Time solat dia solat, time zikir dia zikir, time belajar dia belajar. Dia merendah diri, dia tak sombong. Ini rahmat Allah pada dia. Tentang bukan senang orang bila Allah beri kekayaan lalu dia rendah diri. Bukan senang. Itu rahmat Allah. Sebab tu bila kita dapat rezeki, kita menunggu rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah? Dalam rezeki ini ada ketaatan kita pada Allah. Tuan-tuan dapat rezeki anak, alhamdulillah, ni kurnia Allah. Tapi jangan lepas ada anak tu kita pun makin teruk agama kita. Dulu munajaknya panjang sebelum dapat anak. Lepas dapat anak, sembahyang pun tak sempat. Sibuk main anak sah. Sebab anak nak melancong sana, melancong sini. Maka ini bala, fitnah. Ini fitnah. Seorang bila dapat dunia, makin dia rendah dari agama, itu fitnah. Fitnah itu bertukar menjadi balak mungkin sekiranya fitnah itu tidak bertukar menjadi taubat. Makna katanya, kalau sekiranya orang tu dibalai dengan dunia, dia nampak ada kekurangan, dia cepat taubat, maka kembali dunia itu menjadi baik dan rahmat Allah. Kita nak perhati waktu kita dapat dunia, dia bertukar jadi rahmat Allah ke benda. Kalau dengan dapat dunia, saya katakan kita makin Masya Allah dengan Allah, makin dekat, itu rahmat. Kita dah dapat kurniaannya dan rezekinya, dan kita juga telah mendapat rahmatnya. Rezeki tadi telah dipulangkan ke akhirat menjadi amal soleh, menjadi ketaatan. Kemudian kata Syam Al-Qadi, orang ni bila dia sampai status tahap yang Allah dah beri dia ni, sebab dia berjaya keluarkan dunia dan diri dia, dia berjaya keluarkan dirinya daripada dirinya, masuk dirinya daripada dirinya. Semua disebut oleh para ulama, bila benar seorang itu makrifat, dia akan beruzlah daripada dirinya. Apa maksud dia buang dirinya? Dia tak nampak benda tu kerana dia bagus, dia kuat, dia bijak, dia cerita, tak, saya tak ada apa-apa. Saya ni nobody. Saya tak ada apa-apa. Ini orang panggil beruzlah dengan dirinya. Orang duk puji kita macam-macam, tapi kita tahu kita siapa. Kita pun tak nak puji diri kita. Tapi kalau kita masih nak puji diri, saya rasa macam saya ni bagus juga. Saya rasa saya bagus. Jangan melihat diri kita ada sesuatu. Beruzlahlah daripada diri kita. Saya tak ada apa-apa. Kalau tidak kerana kurnia Allah, rahmat Allah, saya tak berada di sini. Awak kan yang baik, tak, ini semua kurnia Allah. Saya ni pada ada perangai jahat saya, tapi bila Allah ilhamkan saya baik, maka saya syukur. Saya tak pernah rasa saya ni baik kerana saya, tapi kerana kurnia Allah. Maka dia berkat doa mak saya, kawan-kawan saya, sehingga saya jadi soleh. Bukan saya. Tetapi dia tak akan puji diri dia. Maka ini orang beruzlah dengan diri dia. Baik bila orang tu beruzlah daripada dirinya, benarlah makrifat dia. Baik bila benar makrifatnya, lihat bagaimana kelebihan dia, kata Syam Al-Qadi. Yang pertama tadi kita dah sebut, Allah uruskan masalah dunia dia. Dia tak payah pening-pening, tak payah fikir-fikir. Maksudnya dia tak akan tertekan dalam urusan duniawi. Ada rezeki ada lah, tak ada, bukan rezeki saya, tak apa. Allah nak bagi lebih baik, dia mudah. Urusannya jadi layin, mudah, senang. Dia tak ada nak marah-marah sebab tak dapat, atau nak kecam orang tu, kecam orang ni, tak ada. Itu bukan rezeki saya tahu. Habis tak, ni bukan, ni orang ni dengki awak, tak, ini bukan urusan dengki dia, itu dia dengan Allah. Tapi saya tahu ini bukan rezeki saya. Kalau rezeki saya didengki banyak mana pun datang. Oh inilah dia pentek, dia cantas saya punya peluang, tak, dia bukan masalah cantas peluang, masalahnya bukan rezeki kita. Tetapi orang yang tidak ada makrifat dengan mudah akan salahkan semua orang untuk dirasakan dia berhak dapat. Saya patut dapat, tapi ada orang tu buat ni, tak, bukan masalah orang tu buat ni. Itu bukan rezeki awak. Awak kena faham benda tu. Bukan rezeki. Sebab bila rezeki kita ni cantas, ni duk cantas, ni duk halang, tak akan berjaya. Sebab itu akidah yang kita tanam lepas solat. Kita baca zikir ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang sesuatu yang engkau nak berikan, tiada yang dapat memberi sesuatu yang engkau halang, tiada bermanfaat segala kekayaan di atas apa yang kau takdirkan. Tetap kaya macam mana pun, dia tak mampu menghalang takdir Allah. Orang kata dia duit boleh buat macam-macam. Siapa kata boleh buat macam-macam? Dengan maksud dia kata boleh buat macam-macam, dia boleh ubah macam-macam. Dia tak boleh ubah. Tetapi walaupun kita ada duit, kita tak jadikan orang sayang pada kita. Sebab kasih sayang bukan dibeli dengan duit. Walaupun kita tak, saya ada duit, saya boleh ni orang jadi sayang, tak.
Allah sebut dalam Quran, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubi walakinna Allah allafa bainahum. Kalau kamu belanjakan seluruh harta yang ada di dunia untuk menjadikan orang itu cinta pada kamu, mereka tak akan cinta pada kamu. Kerana Allah yang menjadikan kamu bercinta antara satu sama lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tu ada duit, dia cuba beli cinta daripada seorang perempuan, ni yang panggil gold digger ni, bagi dia tetap tak sayang sampai masa ditinggalkan. Sebab orang cinta kerana Allah, Allah yang satukan hatinya. Walaupun masalah ni, suami sakit teruk, bini sakit teruk, dia tetap kekal bersama. Sebab Allah yang menyatukan hati kita. Jadi bila kita sebut seorang tadi, Allah uruskan urusan dunianya, kemudian Allah beri kepadanya ilmu sesudah ilmunya. Ilmu sesudah ilmu, ya. Tuan-tuan, mula-mula kita jahil, bodoh. Lepas tu kita belajar, masuk sekolah. Yang buat universiti, yang pergi bakalarius, yang buat bachelor lah. Lepas tu pandai, kalau saya sebut bidang saya lah, orang pandai, orang panggil saya ustaz. Tapi saya belum dapat ilmu yang kedua. Ilmu pertama, ilmu CJ saya dapat. Ilmu sebagai pengakuan orang terhadap saya ini punya kepakaran itu. Tapi tidak di sisi Allah. Sehingga saya beramal dengan ilmu tadi. Maka ketika itulah Allah beri saya ilmu yang kedua. Kata ilmu yang kedua ni yang jarang orang dapat. Sebab itu kita dengar ada orang, memanglah dia bidang BA, Master, PhD, bla bla bla, bidang ni, tapi dia tak dapat ilmu kedua. Bahkan digunakan ilmu pertamanya cuma untuk mencari dunianya, cukup, habis. Tidak mencegah kemungkarannya, tidak mendidik akhlaknya, tidak membimbing manusia, tidak memberikan keinsafan pada rakyat, pada umat. Maka ilmunya cuma ilmu pertama. Orang ilmu yang kedua lain. Tuan-tuan, ketika di Mesir, institusi paling hebat dalam ilmu Universiti Al-Azhar. Paling hebat. Dengan pendakwa sekian-sekian. Tapi Allah takdirkan seorang pendakwa tidak datang daripada Universiti Al-Azhar. Namanya Hassan Al-Banna. Hassan Al-Banna dia tak belajar Universiti Al-Azhar. Dia belajar Universiti Qahirah. Universiti yang tak terkenal dalam bidang agama sebagai Al-Azhar. Sebagai orang kata otai dalam agama. Tapi Allah beri ilmu dia yang kedua. Sehingga menjadikan semua Syekh Azhar belajar dengan dia. Syekh Abdul Halim Mahmud belajar dengan dia. Syekh Almarhum Muhammad Al-Ghazali belajar dengan dia. Syekh Mutawalli Sya'rawi belajar dengan dia. Ini semua syekh-syekh yang berada pada posisi yang paling tinggi dalam ilmu. Dia panggil syahadah aliyah. Waktu tu dia tak ada doktor macam kita. Dia panggil syahadah aliyah, CJ tertinggi. Tiba-tiba berada di bawah didikan Hassan Al-Banna. Kerana orang ni dia punya takut pada Allah lain, keikhlasan dia lain. Sehingga jangan ditanya keikhlasannya bagaimana, sehingga dia mengubah landscape dakwah di Mesir. Ubah, bukan satu dunia. Dan kesan Hassan Al-Banna ni bukan pada Mesir, satu dunia terkesan. Dakwahnya luar biasa. Sebab Allah beri dia ilmu yang kedua. Ilmu pertama semua orang boleh dapat. Tuan-tuan belajar ambil diploma dapat. Tapi ilmu kedua, dengan beramal, dengan ikhlas, dengan benar-benar mengharapkan redha Allah, yang ni yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia dalam pemeliharaannya. Betul tuan-tuan, kita nak ilmu kedua ni. Maksudnya saya dah mengaji, kuliah tasawuf, ngaji dah. Kuliah maghrib, kuliah subuh, ngaji. Tapi beramal atau tidak? Tetapi kalau tak beramal, kita cuma dapat ilmu pertama. Beramallah. Biar hari ni kalau kita diam sebab kita takutkan Allah. Biar hari ni kalau kita bercakap, kita bilang bicara kita tahu ia akan dihisap. Biar hari ni kalau kita berbelanja, kita tahu setiap perbelanjaan kita Allah akan tanya. Biar hari ni bila kita bernafas, kita tahu setiap nafas kita ada tanggungjawab di hadapan Allah. Allah beri kita ilmu yang kedua. Ini disebut ilmu sebagai ilmu muraqabah. Apa maksud ilmu muraqabah? Sentiasa merasakan Allah melihat dirinya. Ini muraqabah. Tanda kita sekarang ada ilmu duk rasa orang tengok kita. Orang tengok saya. Orang ni, orang dah kenal saya dah itu, saya dah ini. Ilmu kita ialah ilmu berkait dengan orang tengok kita, orang kenal kita, orang puji kita. Ilmu ni tak ke mana. Kita nak ilmu muraqabatullah. Bila kita merasakan Allah sentiasa perhati kita, tengok kita, gerak geri kita, tutur kata, bicara kita, tentu kita menjadi takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Takut. Tak apalah ego kita terburai pun, ego kita lebur pun demi untuk mentaati Allah.
Ikutnya kita ni ego sama ego. Saya ni somebody, saya ada ego saya. Tapi bila kita ingat muraqabatullah, kita siapa? Kita semua datang daripada benda yang hina, keluar daripada tempat yang hina, kembali menjadi bangkai, kembali menjadi mayat yang tak ada nilainya. Dan ditanam, dijauhkan daripada manusia. Ketika itu kita kenal diri, maka tak ada benda yang kita nak bangga. Kita kenal diri, maka kita mengetahui bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita. Inna rabbaka labil mirsad. Allah sentiasa perhatikan kita. Dekat mana pun kita tak berani buat maksiat. Kat mana pun kita tak berani lalai. Kat mana pun kita tak berani abaikan perintah Allah. Kat mana pun kita tak akan tinggalkan taubat kita. Kita tahu kita hamba Allah yang sentiasa diperhatikan oleh Allah dan semua tindakan kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.